Terima kasih. Saya ingin sambung dari putatan dalam 01600 Cyber Security Malaysia. Saya menyambut baik putatan yang juga menunjukkan keprihatinan terhadap kedaulatan negara. Dalam pembahasan ini saya mendesak supaya kementerian mesti untuk memberi satu audit apa yang telah dilakukan oleh cyber security untuk menjaminkan kedaulatan negara kita terlindung dengan baik dan tidak ada pencerobohan oleh pihak-pihak kuasa-kuasa besar baik pun Amerika Syarikat, Amerika atau Singapura menggunakan fasiliti yang ada untuk mengintip pemimpin-pemimpin negara atau apa-apa lagi aktiviti pengintipan ini. Kita harap satu penjelasan dari pihak kementerian, laporan dari cyber security, apakah langkah-langkah diambil untuk melindungi negara kita. Kedua, saya dibawa tajuk 00800 program penyelidikan dan pembangunan. Tadi kita pernah bincang tentang size fund dan Innofund. Pertama sekali saya ingin dapat satu senarai dari 2011 hingga 2012, setahu saya 13 masih menerima permohonan. Apalah kumpulan-kumpulan dan siapa yang telah terima sokongan daripada Saifan ini, dan apakah keberkesanan mereka untuk menerjemahkan dana ini untuk meningkatkan produktiviti. Seperti yang disebut tadi oleh Gopeng, purata investment kita dalam R&D hanya sebanyak 0.6 GDP saja. Kita ingin lihat apakah yang kita laburkan dalam R&D ini bukan saja rendah, tapi kita juga ingin lihat apa yang kita laburkan dalam ini dapat diterjemahkan untuk mempertingkatkan kenaikan GDP kita. Itu belum saya pasti, mesti buat auditing yang tepat supaya kita lihat bukan saja kita meningkatkan kewangan dana terhadap projek-projek research ini, tetapi juga ia betul-betul menyumbangkan peningkatan GDP negara. Dalam isu Innofund juga, kita didapati bahawa Innofund ini bagi RM500,000 Malaysia kepada syarikat dan RM50,000 kepada individu. Untuk wang yang berjumlah kecil ini, saya tidak nampak bagaimana dia akan membantu satu inovasi yang akan membawa kesan yang besar. Itulah sebab saya harap pihak Musti boleh bagi penjelasan dana-dana yang telah didistributekan melalui Innofund ini, apa yang terjadi dan siapakah syarikat-syarikat atau individu-individu yang telah terima dan bagaimana dana ini dapat membantu mereka. Kita perlu satu laporan yang lebih tepat supaya kita dapat mempertingkatkan, memantapkan lagi dana ini. Kita telah lihat ada kekurangan dana yang telah diberi kepada R&D, tapi saya anggap bukan saja jumlah yang penting, tapi effectiveness dana ini dapat dibawa untuk kefaedahan. Faedah adalah juga sama penting. Kemudian dalam isu dalam 04000 pelesenan kawaran, saya ingin bawa kepada satu isu yang sudah banyak dibahas, iaitu isu Linus. Pada 2 bulan Julai tahun ini,
syarikat Linus telah submit the plan untuk permanent disposal facility-nya kepada pihak MUSTI untuk mendapatkan kelulusan. Saya ingin dapat tahu apakah status permohonan ini, sama ada telah diluluskan atau tidak, dan sehingga hari ini penduduk di Kuantan atau penduduk sekitar Gebeng belum tahu lagi di mana secara tepatnya lokasi disposable facility ini. Adakah ini adalah satu rahsia atau ianya belum lebih dapat keputusan dari pihak MUSTI. Akhir sekali juga dalam isu yang sama di Linus, Menteri pernah nyatakan loji Linus ini adalah selamat seperti kilang kicap, dan dari kalau mengikut Vice President dan juga Managing Director Linus Malaysia Sdn Bhd, Datuk Masya Ahmad, bahawa kadar bacaan kadar radioaktif Linus ini sentiasa akan dipamerkan dan kini dalam tahap yang selamat. Dia dikatakan dipamerkan di dalam loji dan juga online. Saya ingin tahu di mana bacaan radioaktif ini dapat kita monitor dari online. Adakah bacaan ini hanya dikatakan dipamerkan dalam loji, tetapi dijanji oleh Datuk Masya Ahmad, iaitu Managing Director of Linus ini, menyatakan bacaan ini transparent dan orang awam boleh dapat tahu. Saya ingin dapat pengesahan adakah data-data ini adalah boleh dapat akses dari orang awam. Dengan itu saya ingin tamat dan terima kasih. Sila, yang belakang sudah. Pak Rey.